dengan soalan semalam, iaitu berkaitan. Soalan yang seterusnya berkaitan dengan masalah kelebihan surah Yasin. Setiap satu itu ada jantungnya. Adapun hati Al-Quran adalah Yasin. Barang siapa membaca Yasin, maka Allah mencatat, memberi pahala seperti pahala membaca Al-Quran 10 kali. Riwayat Tirmizi. Hadis yang ke-2887. Hadis Tirmizi 2887. Hadis yang berbunyi, Haddatsana Qutaibah wa Sufyan bin Waqi'. Qala akhbarana Humaid bin Abdurrahman Ar-Rawasi an Hasan bin Salih an Haruna Abi Muhammad an Muqatil bin Hayyan an Qatadah an Anas qala. Imam Tirmizi dengan sanad yang menyebut daripada Qatadah daripada Anas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna li kulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin. Adapun hati Al-Quran itu Yasin. Jadi hadis ni orang tak baca hadis pun dia ingat. Daripada kita kecil lagi ya. Mula-mula kita mengenali agama ni, hadis ini selalu kita baca. Dimuatkan di dalam banyak buku. Oleh kerana itu si penanya soalan ni dia tanya kedudukan hadis ini sahih ataupun tidak. Wa man qara'a Yasin, barang siapa membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha, niscaya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, mencatatkan baginya dengan bacaan Yasin tersebut. Surah Yasin qira'atul Qur'ani, akan bacaan Quran asyara maratin 10 kali. 10 kali. Maknanya dapat pahala baca sebuah Quran 10 kali. Dengan dibaca sekali sahaja surah Yasin, pahala yang akan diperolehi seumpama seolah-olah kita membaca 10 kali Quran secara keseluruhan. Khatam 10 kali. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok berdasarkan penilaian ulama-ulama hadis terhadap hadis yang kita bacakan tadi. Kita tengok dulu ulasan Imam Tirmizi sendiri. Dia kata apa? Sebelum kita tengok pendapat dan pandangan ulama-ulama hadis tentang kedudukan hadis ini. Qala Abu Isa, hadha hadisun hasanun gharibun la na'rifuhu illa min hadithi Humaid bin Abdurrahman. Abu Isa kata hadis ini hasan gharib, yang kami tidak ketahui melainkan daripada jalan Humaid bin Abdurrahman. Bil Basrah, di negeri Basrah ini, la ya'rifu min hadis Qatadah illa min hadzal wajh. Di Basrah ini tidak mengetahui daripada hadis Qatadah melainkan dengan ini wajah, ini saluran, ini sanad, ini jalur. Hadirin sekalian, sebagaimana yang selalu kita sebut, untuk menghukumkan sesuatu hadis itu dhaif ataupun tidak. Umpamanya kita kata dhaif, dia kata tengok cara ulama sebut dengan jalan ini, dengan saluran ini, riwayat ini. Mungkin di sana ada jalan saluran riwayat yang lain yang menyebabkan hadis itu menjadi kuat. Kita kata dhaif. Hadis yang dhaif ini banyak jalurannya, bikasratit turuq. Dengan banyak jalan-jalan dia akan naik kepada hasan li ghairi. Selalu sangat orang sebut. Saya dulu ada di Masri, ada print daripada komputer berhubung dengan apa dia, berhubung dengan ulasan sebahagian daripada pihak yang menentang Wahabi ini. Dia kata ada 40 hadis yang didhaifkan oleh Wahabi. Sebenarnya hadis riwayat itu dia jadi hasan. Sebenarnya dia ada syarat yang terlalu ketat. Hadis dhaif yang nak menjadi hasan. Kasratul turuq di situ bukan maksudnya sebagai contoh sebelum kita baca habis ini. Sebab di sini orang penipu banyak. Banyak jalan bukan maksudnya
Hadis itu apabila diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam perawinya ada perawi yang dhaif. Umpamanya kita kata nama Sufyan sebagai contoh. Di dalam Tirmizi pun perawi yang sama ada. Abu Daud, Tirmizi. Dalam Nasa'i pun sama, Ibnu Majah pun sama. Ini tidak boleh dijadikan hadis itu hasan. Bukan kasratul turuq dengan banyaknya kitabnya, Bu. Bukan kasratul turuq di sini orang keliru. Ya, sebab itu kita kena perjelaskan. Nanti suatu masa kita akan baca secara terperinci, secara detail bagaimana hadis-hadis yang dhaif itu diangkat menjadi hadis hasan. Dia ada syarat yang begitu ketat. Okey, saya ulangi perkataan tadi, bukan dengan banyak riwayat itu dilaporkan oleh banyak kitab. Banyak riwayat di sini sebahagian ulama-ulama hadis menyebut atas jalan sahabat. Sebagai satu contoh, umpamanya hadis itu daripada Tirmizi ke mana-mana riwayat fulan sampai Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sahabat yang melaporkan hadis ini daripada Anas, dalam hadis itu ada nama yang majhul. Adapun perawi yang tidak sahih. Tetapi di dalam jalur yang lain selain daripada Anas ada Abu Hurairah ke ataupun mana-mana sahabat. Itu satu jalan di antara boleh angkat hadis yang dhaif menjadi hadis hasan. Yang keduanya, hadis yang dhaif itu bila di dalam riwayat yang lain dia ada nama orang lain, nama dia hilang. Perawi yang lain juga turut dhaif. Itu dibagi banyak jalan. Maknanya nama dia hilang, ada dhaif yang lain. Sebab itu dalam usul kata al-hadithu dhaifah yuqawwiyu ba'duhu ba'dha. Hadis yang dhaif ini menguatkan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Tetapi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kalau perawi yang sama juga tidak berubah, diambil dengan guru yang sama, tidak boleh diangkat. Yang ketiga, mestilah perawi itu tidak dia bukan seorang yang pendusta ataupun ditohmahkan sebagai pendusta. Ini dia ada beza. Dusta itu terang-terang orang semua kena jadi seorang yang penipu. Yang ini tidak boleh diangkat. 100 jalan pun dia tidak boleh diangkat kalau hadis itu seorang yang penipu. Yang keduanya dianggap yuttahamu bil kizbi, dia dianggap sebagai pendusta. Yang ini pun tak boleh. Yang ketiganya dia seorang yang fasik, tak boleh angkat. Yang keempatnya dia seorang ahli bid'ah, tak boleh angkat jadi hadis hasan. Tak boleh angkat. Jadi kita tengok syarat-syarat yang diketengahkan oleh ulama untuk mengangkat hadis hasan itu, dia ada beberapa syarat yang telah ditetapkan. Okey, kita tengok di sini. Jadi Al-Mubarakpuri ini dia ulas berhubung dengan kenyataan Imam Tirmizi, la'alla maqsud al-Tirmizi bihadzal kalami anna ahla al-ilmi bihadisi bil-Basra la ya'rifuna min hadisi Qatadah an sahabi illa min hadzal wajhi. Daripada jalan sahabat, daripada sahabat ini saja, illa an Anasin, daripada Anas saja. Selain daripada Anas, mana-mana sahabat tidak melaporkan, tidak meriwayatkan hadis ini. Di anna Qatadah lam yasma' min sahabi ghayra Anasin. Qatadah ini dia tidak mendengar sendiri hadis ini selain daripada Anas. Sahabat-sahabat dia tak dengar. Kita tengok hadis ini sekalian. Imam Bukhari sendiri telah bagi syarat bahawa hadis ini tidak kuat. Dia dah bagi syarat, dia dah bagi clue, dia bagi gambaran. Kalau orang buat kajian tentang Tirmizi, syarat Tirmizi ini dia tahu. Begitu juga Abu Daud. Hadis-hadis yang nak didhaifkan itu, nak dianggap sebagai dhaif, dia ada clue dia. Dia ada clue dia. Dia disebut sebagai bayangan. Apabila kita perincikan, bila kita tengok pandangan-pandangan ulama hadis, di antaranya di dalam Kashful Khifa yang dikarang oleh Ajluni, kata jilid yang pertama muka surat 266. Jilid yang pertama muka surat 266. Lalu dia ulas hadis ini. Banyak kitab memasukkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka selain daripada Tirmizi, Darimi, disebut Darimi, lepas tu Musannaf Abdul Razak Baihaqi fi Sya'bil Iman
fi Sya'bil Iman, dan juga Imam Hakim, dan Kazufi fi Tarikhihi wa Ibnu Abi Hatim. Jadi ulama-ulama hadis sebut di sini, kita tengok dia kata apa? Hadis itu adalah dhaif jiddan, bukan saja dhaif. Bagi Ajluni, hadis ini kedudukannya sangat lemah. Sehingga di sana ada sebahagian ulama kata maudhu' terus. Ada yang kata Yasin itu hati Al-Quran. Kita tengok sebab apakah hadis itu dianggap dhaif jiddan ataupun dianggap juga sebagai maudhu', apa penyakit yang ada di dalam hadis tersebut. Kalau kita baca yang Ibnu Katsir yang ada tahqiq, dia ada bagi beberapa nama. Di sini salah satunya dia disebut di sini, dia kata apa? Nama salah seorang daripada perawi tersebut. Di antaranya Harun bin Abi Muhammad. Harun bin Abi Muhammad ini, Imam Zahabi kata dia seorang perawi yang ditohmahkan. Dia seorang perawi yang ditohmahkan. Sebagian ulama menganggap ditohmahkan sebagai apa? Sebagai perawi yang dusta. Dia dianggap sebagai seorang perawi yang dusta. Kalau dusta dia tak diangkat, marilah berapa riwayat sekalipun. Dan kita tengok pula Ibnu Hajar menyebut di dalam kitabnya At-Taqrib, selain daripada nama yang kita sebutkan tadi, dia ada lagi satu nama, iaitu Humaid Al-Makki Maula Ibnul Alqamah. Dia seorang perawi yang majhulun, seorang perawi yang tidak dikenali. Jadi secara kesimpulan sebenarnya banyak lagi ulasan-ulasan ulama rijal hadis tentang dia seorang perawi yang nama Humaid Al-Makki, dan perawi yang tersebut yang diulas oleh Ibnu Katsir yang ada di dalam tahqiq yang tadi, ada dua orang perawi, maka hadis itu dianggap sebagai hadis yang dhaif. Jadi maknanya pada penanya soalan tersebut, maknanya inilah jawapannya. Satu lagi berhubung dengan perkataan Ibnu Abbas, siapa-siapa yang baca hadis daripada pagi, apa fadilat dia disebut sini, baca Ibnu Abbas berkata barang siapa membaca Yasin di waktu pagi diberi untuknya kemudahan pada hari itu sampai ke petang. Yang ini juga tidak sahih daripada sumber daripada Ibnu Abbas. Jadi maksudnya walaupun kita sebut tentang hadis ini dia tidak sahih, bukanlah maknanya tidak ada fadilat langsung kepada bacaan Yasin. Sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan kepada hadis-hadis yang umum, baca satu huruf pun dapat besar pahala, 10 pahala. Yang disebut di dalam riwayat yang lain, la aqulu alif lam min harfun. Nabi tak kata alif lam itu satu huruf. Yang mana satu huruf itu dibagi berapa pahala? 10 pahala. Baca alif lam 30 pahala. Satu huruf 10 pahala. Kalau 3 huruf 30 pahala. Kalau baca Yasin, besarlah pahalanya. Maksud yang nak ditengahkan di sini bukan tidak ada fadilat baca surah Yasin. Baca apa-apa ayat, apa-apa surah pun dia besar fadilat dia, besar pahala dia. Cuma apabila nak dikaitkan ini sabda Nabi, itu isunya. Bila nak dikaitkan ini hadis Nabi, Nabi kata macam tu, yang tu tak boleh. Nak baca Yasin, bacalah, bukan tunggu malam Jumaat je. Bacalah malam-malam apa pun. Satu, bukan tunggu malam Jumaat je, bacalah malam-malam apa pun. Yang keduanya, bukan sahaja kita tumpu kepada surah Yasin sahaja. Bacalah apa-apa surah sekalipun. Kerana surah di dalam Al-Quran ini dia ada fadilat dan kelebihan yang tersendiri. Wallahu a'lam.